Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammad wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah, amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama-sama sekali lagi untuk kita bincang ataupun bersembang santai. Orang kata sembang santai pun dah macam kuliah dah sekarang ni, kan? Kita berkuliah sedikit kerana pihak masjid jemput saya. Inilah masjid kali pertama saya berkuliah lepas saya pindah ke Perlis, kan? Jadi bila saya datang lagi sekali ke sini, Cikgu Asri kata, doktor datang hujan terus. Alhamdulillah. Jadi kita doakan dengan doa yang sunnah, Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, mudah-mudahan jadikanlah curahan ini ataupun hujan ini hujan yang bermanfaat, insya-Allah. Mutirna bifadlillah wa rahmatih. Moga-moga kita diberikan hujan dengan kelebihan daripada Allah Azza wa Jalla, dengan kurnia daripada Allah dan juga dengan rahmat daripada Allah Azza wa Jalla. Hadirin mukminin dan mukminat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita akan pergi ke satu hari yang dipanggil sebagai Nuzulul Quran. Yang mana Nuzulul Quran ini merupakan satu hari yang di mana kita di Malaysia ini meraikannya dengan cuti. Cuma tahun ni dia jatuh hari Sabtu, kan? Betul, eh? Dia jatuh hari Sabtu. Jadi yang kerja kerajaan tak dapat cuti lah. Sebab memang dah cuti dah, kan? Kalau dia jatuh hari weekday, kita dapat cuti lah. Sebahagian daripada kita mungkin akan keliru sikit. Sebab bila dia baca Quran, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam suratul Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkannya pada malam al-Qadar. Sesungguhnya kami menurunkannya, yakni menurunkan Al-Quran pada malam al-Qadar. Surah ni dipanggil al-Qadar kerana sebutan al-Qadar 3 kali disebut dalam surah ni. Al-Qadar, Lailatul Qadar. Kami turunkan Al-Quran itu pada malam Al-Qadar. Ada yang kata Al-Qadar itu dipanggil Al-Qadar kerana pada malam itu berlakunya pemberitahuan kepada malaikat apa yang bakal berlaku pada setahun akan datang. Fiha yufraqu kulli amrin hakim. Yufraqu kullu amrin hakim. Disebut di dalam ayat yang lain. Ada juga yang mengatakan Al-Qadar itu diambil daripada perkataan sesuatu yang tinggi dan mulia. Sebab itu orang Arab bila disebut fulan dzu qadrin, fulan itu mempunyai kemuliaan. Asyukru wat taqdir. Biasa orang Arab sebut asyukru wat taqdir. Ucapan terima kasih dan ucapan penghargaan. Memberikan kemuliaan kepada orang yang berjasa pada kita. Kerana pada malam itu Allah Subhanahu wa taala sendiri sebut
di dalam surah yang sama, Lailatul Qadr khairum min alfi syahr. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ada juga yang kata perkataan qadar itu diambil daripada perkataan sempit. Kenapa sempit? Kerana pada malam itu Allah Azza wa Jalla menyebutkan tanazzalul malaikatu war ruh. Pada malam itu turunnya malaikat dan ruh, yakni Jibril, bagi melaksanakan setiap perintah daripada Allah Azza wa Jal. Jadi pada malam tu malaikat turun banyak. Sebab itulah di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam Sahih Muslim, Nabi mengatakan apabila berlakunya malam Al-Qadar, esok paginya matahari akan terbit dalam keadaan la syu'a laha. Matahari akan terbit dalam keadaan sedikit pucat dan tidak bersinar kuat. Para ulama berbahas kenapa matahari pucat pada siang hari itu. Dikatakan kerana malaikat mula naik ke langit semula. Wallahu a'lam, ini benda-benda gaib. Cuma inilah 3 pandangan ulama. Bila kita baca surah ni, kita dapat tahu bahawasanya malam Al-Qadar itu adalah malam diturunkan Al-Quran. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis, iltamisuha fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah malam Al-Qadar itu pada 10 malam yang terakhir. Dalam riwayat yang lain disebutkan taharruha fil ashril awakhir min Ramadan. Cari sungguh-sungguh malam Al-Qadar itu pada 10 malam yang terakhir. Bila 10 malam yang terakhir, maksudnya kita belum lagi berada pada 10 malam yang terakhir lah sekarang ni. Ni malam berapa? Malam berapa? 15. Ini malam 15. Kalau bulan Ramadan kita ingat no? Sebab nak kira raya kan, 15 hari dah kita puasa. Kalau tanya bulan lain, bulan Islam yang lain, Syaban ke Syawal, kita ingatlah sebab banyak jemputan. Bulan-bulan yang lain tu payah sikit nak ingat lah. Kan? Tak apalah, menunjukkan kita ambil penting juga berkenaan dengan bulan puasa ni, bulan Ramadan ni. Cuma sebahagian orang mungkin dia akan rasa keliru sikit. Kerana nuzul Quran itu ada yang kata 10 malam terakhir. Sehingga ulama berbeza pendapat. Ada yang kata malam 21, ada yang kata malam 23, ada yang kata malam 27. Ni ustaz-ustaz daripada Jordan ni kan. Yang ramai ustaz daripada Jordan ni. Ustaz Qarni, Ustaz Wafi ni, Ustaz Muhaimin ada kat belakang. Malam 27 Ramadan, kalau di Jordan, penuh masjid. Sampai pagi. Mereka akan berqiyam. Ramai. Sebab mereka mengambil pandangan daripada Ubay bin Ka'ab yang mengatakan malam Al-Qadar itu berlaku pada 27 Ramadan. Kenapa 27? Kerana sebahagian daripada ahli tafsir, sebahagian daripada mufassirin mencari isyarat daripada Al-Quran untuk mencari malam tu. Sebab dalam hadis Bukhari, Nabi SAW ada sebut, Nabi diberitahu tentang malam tu. Bila Nabi keluar nak bagi tahu kepada umat, Nabi melihat ada 2 orang bergaduh. Tiba-tiba Allah Azza wa Jalla takdirkan untuk hari itu diangkat, ilmu tu diangkat daripada Nabi SAW, terus tak tahu. Dan itu merupakan satu rahmat pada kita. Kenapa rahmat? Dalam At-Tafsir Al-Kabir karya Al-Imam Al-Fakhr Razi, dia mengatakan rahmat apabila kita tak tahu, maka kita akan bersungguh pada 10 malam terakhir tu penuh.
Dan 10 malam yang terakhir bila kita bersungguh, dia tak akan pergi secara sia-sia. Mana lagi bagus? Ibadat 1 malam ataupun ibadat 10 malam? Ibadat 10 malam lagi bagus. Kalau nak lagi bagus, 30 malam lah. Tapi sebab 10 malam terakhir Nabi kata, so kita bersungguh sikitlah 10 malam terakhir tu. Dan struggle juga 10 malam terakhir. Kerana Lailatul Qadar kadang-kadang jadi Lailatul Qamdar. Sini tak ada Qamdar kan? Kalau dekat Kuala Lumpur, 10 malam terakhir tu dekat Jalan Tar tu, penuh manusia. Qiyam juga. Tak duduk-duduk dia. Dan juga rahmat Allah Azza wa Jalla menyembunyikan malam ini. Nak memberikan isyarat, kata Al-Imamul Fakhr Razi, kepada orang yang melakukan dosa. Kalau dia melakukan dosa pada malam itu, dosanya tidaklah menyebabkan azab yang pedih sangat pada dia, kerana dia tak tahu malam tu malam Al-Qadar. Kerana kalau dia tahu, dia buat juga, dosanya, azabnya akan lebih pedih. Kerana pada malam tu sepatutnya orang melakukan ketaatan, tapi dia buat dosa pula. Tapi dia buat dosa kerana dia tak tahu. Mungkin Allah Azza wa Jalla jadikan itu penyebab, bukan nak ringankan dosa, tapi kerana Allah Ta'ala kasihkan hamba-Nya. Jadi 10 malam terakhir, dah kita pergi cuti 17 Ramadan. 17 bukan 10 malam terakhir. Kita pun confused juga kan, mana satu yang betul ni? Oleh kerana itulah, kata Asy-Syanqiti dalam Adwa'ul Bayan, dalam masalah ni ada pelbagai pandangan. Ada pelbagai pandangan. Tetapi pandangan yang diambil, yang masyhur, yang diambil oleh kebanyakan ilmuwan di Malaysia ni, mereka mengambil pandangan yang dinukilkan daripada Ibnu Abbas, yang mengatakan Al-Quran itu turun 2 peringkat. Peringkat yang pertama sekaligus daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia. Itulah yang berlaku pada malam Al-Qadar. Itulah yang berlaku pada 10 malam yang terakhir yang kita tak tahu. Manakala penurunan yang kedua ialah penurunan Al-Quran secara berperingkat-peringkat selama 23 tahun, diambil oleh Jibril dan disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dikatakan oleh sebahagian ahli sejarah, bukan semua tapi sebahagian, mereka mengatakan pada malam Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Jibril di Gua Hira, itulah tarikhnya 17 Ramadan. Sebahagian menyebutkan demikian. Oleh kerana 10 malam terakhir kita tak tahu bila, 17 aja kita tahu, itu pun menurut sebahagian ahli sejarah, kita kata tak apalah, cutilah 17. Tapi kalau kita seronok, eloknya 10 yang terakhir tu cuti seterus. Sebab kita tak tahu, cuti 10 hari. Kan lagi bagus. Tapi dunia bukan bergerak dengan kehendak kita semata-mata. Ada lagi kehendak orang lain yang perlu kita laksanakan, jadi kena pergi kerja jugalah. Apa yang berlaku pada malam 17 tu? Yang dikatakan Nabi SAW bertemu dengan Jibril di Gua Hira. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, pada malam itu Nabi SAW bersendirian. Fakana yakhlu fi ghari Hira. Nabi SAW bersendirian di Gua Hira. Fayatahannathu fi. Nabi beribadat di sana. Masa ni belum jadi Nabi lagi, belum terima wahyu lagi. Hatta ja'ahul haq wa huwa fi ghari Hira. Sehingga datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kebenaran. Nabi duduk di sana. Nabi bawa bekal. Bekalan habis, Nabi turun. Ambil bekalan balik, naik balik ke atas. Sebahagian daripada influencer di Facebook mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabaikan isteri dan anak-anaknya. Kita kata tak.
Sebab Nabi bawa bekal. Bekal tu bukan tahan lama. Dan bukan Nabi sepanjang tahun duduk kat sana. Dikatakan sepanjang Ramadan saja. Duduk kat situ. Datang kat Nabi ni, faja'ahul malak. Datang kat Nabi ni malaikat. Malaikat apa? Malaikat Jibril. Ulama' berbeza pendapat kerana hadis yang sahih tidak menjelaskan masalah ni. Adakah Jibril datang dalam bentuk lelaki ataupun Jibril datang dalam bentuk dia yang asal? Agak-agak tuan-tuan, Jibril datang jumpa Nabi macam mana masa kali pertama ni? Dalam bentuk lelaki ke dalam bentuknya yang asal? Ulama' berbeza pendapat. Sebahagian kata datang kepada Nabi SAW dalam bentuk lelaki. Ada yang kata dalam bentuknya yang asal, tetapi Jibril tidak menunjukkan keseluruhan bentuknya, hanya sebahagian. Nampak macam nombor 2 ni betul. Sebab apa? Sebab Nabi SAW selepas bertemu dengan dia ni, dengan Jibril ni, Nabi turun. Faraja'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarjufu fuaduh. Nabi kembali setelah bertemu dengan Jibril. Nabi tak tahu tu Jibril. Dia datang kat Nabi, dia kata iqra, baca. Nabi kata faqultu ma ana biqari, aku tak boleh baca. Dia pun ambil fa akhadani faghattani hatta balagha minni al-jahd. Dia ambil aku, dia peluk aku sampai aku sak nafas, penat 3 kali. Summa arsalani, kemudian dilepaskan aku. Dia kata iqra, baca. Kali kedua dia kata baca. Faqultu ma ana biqari, Nabi kata aku tak boleh baca. Sebab Nabi memang tak boleh baca. Kenapa Allah Ta'ala jadikan Nabi tak boleh baca? Nak menutup hujah, nak menutup kritikan, nak menutup dakwaan. Nanti orang akan kata Muhammad bawa Quran sebab dia cedok daripada kitab-kitab yang terdahulu. Dia cedok kitab Taurat, dia cedok kitab Injil, dan dia formula baru dia bawa. Ni aku nak jadi nabi juga macam Musa, aku nak jadi nabi juga macam Isa. Ni ajaran yang aku bawa. Allah Ta'ala tutup siap-siap supaya orang tak boleh kata macam tu. Sebab tu Heraklius, pembesar Rom Timur yang menguasai Konstantinia, ketika bertemu dengan Abu Sufyan yang masa itu belum beriman, dia dengar Abu Sufyan datang dekat Syam, masa tu dekat Ilya, dekat Baitul Maqdis. Dia kata bawa mari Abu Sufyan dan rombongan-rombongannya, yang mana semua ni belum jadi pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Sufyan pun belum beriman lagi pada masa tu. Dia tanya soalan yang sama. Ada tak mana-mana lelaki sebelum Muhammad ni bawa ajaran ni, ada tak lelaki yang bawa ajaran yang sama? Kata Abu Sufyan, faqultu la, aku mengatakan tidak ada. Jadi tutuplah dakwaan tu, tak boleh lah orang kata dia tiru tu. Nak tiru macam mana? Baca pun dia tak boleh. Guru dia daripada ahli kitab pun tak ada. Habis tu yang dia pergi jumpa dengan padri dekat Syam tu, kan kita dengar cerita Nabi SAW sebelum jadi Nabi, masa umur Nabi muda-muda, Nabi pergi dengan Abu Talib ke Syam, pergi berniaga, jumpa dengan padri Bahira, ada yang panggil Buhaira. Dia tengok Nabi SAW daripada jauh, ada awan duk payung Nabi. Dia kata ini satu rombongan yang istimewa. Sebab Nabi bukan hanya dengan Abu Sufyan, dengan asyakhu Quraisy, dengan orang-orang besar daripada kalangan Quraisy, dengan tokoh-tokoh besar, dengan bangsawan-bangsawan Quraisy. Dia pun turun daripada tempat dia ibadat. Dia tanya, mana bapak budak ni? Abu Talib kata saya. Dia kata tak mungkin budak ni ada bapak. Dah, bawa saya bapak saudara dia lah. Aku tahu dah, dia kata. Dia kata kau jangan bawa masuk dia ke sini, kerana dia ni adalah Nabi akhir zaman. Jadi Abu Talib pun dipujuk oleh padri ni, oleh ahli kitab ni, dibawalah. Akhirnya dihantar Nabi balik. Dihantar Bilal. Abu Bakar hantar Bilal untuk teman Nabi SAW balik. Ini kisah yang ada dalam kitab sirah ada. Tetapi kisah ni ulama berbeza pendapat tentang statusnya.
Ada yang menerimanya, ada yang mengatakan ia tidak logik. Sebab apa tak logik? Antara ulama yang kata tak logik ialah Al-Imam Az-Zahabi dalam kitab dia Tarikhul Islam. Siapa nama ulama tu? Sebab betul-betul Az-Zahabi, bukan Wahabi. Kadang-kadang kat Malaysia ni susah nak cakap pasal ilmu. Bila kita bincang ilmu luas sikit je, orang terkejut. Oh, ni Wahabi lah ni. Imam nak kena tempeleng pun, Wahabi lah ni. Semua Wahabi kena. Saya ingat kalau Wahabi ni wujud, dia adalah satu gerakan yang paling berjaya. Tandas sumbat pun Wahabi punya pasal. Tapi mujurlah dialog yang kita buat baru-baru ni, kan? Orang yang ceramah Wahabi sana sini pun setuju Perlis bukan Wahabi, otoriti agama Perlis pun bukan Wahabi. Jadi tuan-tuan, lepas ni kalau ada siapa-siapa kata tuan-tuan Wahabi, tunjuk video tu. Kami bukan Wahabi, kami cuma nak amal sunnah ya. Kalau kau nak amal bid'ah hasanah, terpulang. Kita tak larang, cuma kita nak amal sunnah saja. Jangan marah kat kami lah. Okey. Kadang-kadang kita nak bincang pasal ilmu-ilmu apa ni, orang kata tinggi-tinggi sikit dah kena marah pula. Orang anggap benda tu sebagai memeningkan. Tapi biasalah, mula-mula dia maki kita. Dulu masa kita mula-mula sebut malam Jumaat baca surah Kahfi, teruk kena maki. Mufti kita pun kena. Dia antara yang awal sebut. Tapi tuan-tuan, sekarang ni banyak juga surau-surau, masjid-masjid dekat Lembah Kelang yang dah tukar sikit-sikit. Mula-mula idea kita, dia maki kita, tapi dia ambil juga. Tapi tak apalah, nak maki kita terpulang. Cuma yang penting ambil lah idea yang bagus, benda yang sunnah ambil. Maki kita tak ada masalah. Kita tetap makan juga, kita tetap minum juga, kita tetap ketawa juga. Nak maki tak ada masalah. Serupa lah orang kata kat saya kan, datang ceramah tak ada orang, berlakon macam ada orang kat depan. Tuan-tuan tengok depan berapa ramai. Buat apa kita nak berlakon? Kuliah saya memang ada yang saya sorang-sorang depan komputer. Buat apa kita nak berlakon? Memang ada sekuliah saya yang tak ada orang kat depan tu. Sorang-sorang, saya tak berlakon. Saya pun tak peduli kalau orang datang sorang, tiba-tiba sorang je datang, jalan. Cuma saya tak adalah duduk atas meja ni, saya duduk kat bawah dengan dia je lah. Tapi kalau dia pun kata, Ustaz, saya sebenarnya bukan nak dengar sangat, tapi Ustaz ada, saya buka dalam masjid. Kalau Ustaz balik, saya balik sekarang. Dan kita balik. Kalau orang tak nak dengar, kita balik. Tapi kalau 2-3 orang nak dengar, jalan. Bukan semestinya dakwah tu mesti kena ramai. Kalau nak ramai, tak payah buat ceramah, buat konsert, baru ramai orang datang. Blackpink datang, berapa ribu orang datang, berapa ribu orang jadi penonton. Kena bayar pula tu, kaya. Tak payah jadi menceramah lah. Kalau nak kaya, nak glamour, tak payah jadi menceramah, jadi artis, baru boleh ramai orang datang. Tak apa. Maka Nabi SAW ketakutan, kan? Dikatakan Jibril alaihi salam tak tunjuk bentuk dia yang asal. Saya patah balik. Zahabi kata tak logik. Pasal apa tak logik? Pasal dia kata, pertamanya, dalam riwayat tu sebut, ketika mana Nabi SAW berjalan daripada Mekah nak pergi ke Syam, awan duk payung Nabi. Lepas tu bila ada riwayat yang sama sebut, Nabi duduk di mana-mana kawasan, pokok akan menjala untuk payung Nabi daripada kena cahaya. Dah kalau ada awan, macam mana ada cahaya? Itu Zahabi yang sebut. Itu pertama. Yang kedua, dia kata, waktu ahli kitab ni duk pujuk Abu Talib, suruh hantar Nabi balik, Abu Bakar hantar Bilal untuk teman Nabi. Bilal mana ada lagi masa tu? Bilal muda pada Nabi. Dan Abu Bakar beli Bilal bila? Waktu Nabi SAW dah jadi Nabi, Bilal tu kena seksa. Ni belum jadi Nabi lagi.
Abu Bakar tu pun, Sayyidina Abu Bakar muda pada Nabi. Bilal lagi lah muda. Tu yang kedua. Yang ketiga dia kata, peristiwa Bahira sebut diri ini akan jadi Nabi, disaksikan oleh semua orang Quraisy yang ada pada masa itu. Tapi waktu Nabi jadi Nabi, tak pernah sekali pun Nabi sebut. Kamu tak ingat ke dulu, masa dekat Syam, aku ni dikatakan akan jadi Nabi, sekali pun Nabi tak nak sebut. Kan? So, riwayat ni nampak macam tak berkuat lah. So, tidak ada ruang untuk kata Nabi SAW mencipta Quran. Dan kalau betul Nabi cipta Quran, kalau betul Nabi yang karang Quran, lebih baik Nabi sandar kat diri dia. Sebab Quran ni hebat. Quran ni hebat. Benda yang hebat, kalau kita berjaya cipta, kita mesti nak claim kredit. Betul tak? Tapi Allah Ta'ala kata apa? وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشَّعْرَ وَمَا يَنْبَغِيلَهُ. Kami tidak pernah mengajarkan Muhammad itu syair. Muhammad tu tak pandai syair. Dia butuh huruf. Maka sebab itu bila Jibril datang, Nabi kata Nabi butuh huruf. Akhirnya Jibril memberikan beberapa ayat Quran yang menjadi satu isyarat kepada umat Islam. Kata Jibril, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca. Baca. Baca apa? Baca Al-Quran. Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Ada yang kata Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca Al-Quran itu dengan memulakan bacaan itu dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Yani Iqra' mubtadi'an bi dzikri ismi rabbikal ladzi khalaq. Ada yang kata Iqra' musta'inan bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca Quran dengan meminta pertolongan daripada Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakan. Ada yang kata Iqra' muti'an bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan kamu taat kepada arahan Tuhanmu yang menciptakan. Sebahagian ulama tafsir kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ni nak memberi isyarat pada kita tentang kepentingan membaca. Pertama, baca Quran. Yang kedua, membaca tu sendiri. Kerana ayat di belakang-belakang Allah Azza wa Jalla ada mengisyaratkan tentang alat menulis. Bila Allah Ta'ala kata baca dengan nama Tuhanmu yang menciptakan, baca Quran untuk menjadi hamba. Baca Al-Quran untuk kekalkan diri sebagai hamba. Sebab tu Allah Ta'ala bila cerita tentang kebesaran dia dalam Quran, tidak ada tujuan lain melainkan untuk menyatakan kita ni adalah hamba yang tidak ada apa-apa nilai di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Ta'ala kata apa? Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Kamu dicipta oleh Tuhan. Al-Quran diturunkan oleh Allah. Sehingga kan sebahagian ulama tafsir kata al-inayah bisyara' awla wa aqdam min al-inayah bil khalq. Mengambil penting tentang syariat lebih utama daripada mengambil penting tentang kejadian yang ada pada kita. Sebab tu dalam surah Rahman Allah Ta'ala kata Ar-Rahman 'allamal Quran khalaqal insan. 'Allamal Quran. Quran sebut dulu, kemudian baru sebut tentang menjadikan manusia. Kerana ada kalanya dalam nak mempertahankan agama ni ada makhluk yang akan terkorban kerana mempertahankan agamanya. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca Al-Quran untuk kita kekal sebagai hamba, untuk menjadikan diri kita hamba, tak sombong, tak bongkak, tak riak. Orang yang hidup dengan Quran
sentiasa mengambil manfaat daripada Al-Quran, sentiasa tadabbur ayat-ayat Al-Quran, sukar untuk dia menjadi jahat, sukar untuk dia menjadi zalim. Sebab itu Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran mengarahkan kita untuk taat kepada dia dengan beribadah. Saya sebut dulu ni, baru-baru ni kita tengok anak bulan kan. Bila nak puasa tengok anak bulan, bila nak raya tengok anak bulan. Ada orang kata bulan lain tak tengok ke Ustaz? Bulan lain tengok juga, cuma kita tak pergi. Kebetulan yang hari tu yang bagi apa, yang bagi penerangan kat kami masa tu, mensyarah daripada UiTM, memang bidang falak. Dia sebut, dia kata setiap bulan kami tengok, cuma tak ajak orang lah. Sebab orang tak apa nak peduli sangat. Pasal apa Tuhan suruh tengok? Perjalanan bulan, perjalanan matahari. Kan kita salat tengok perjalanan matahari. Terbit fajar, subuh. Matahari dah naik segala, duha. Matahari gelincir, zuhur. Ukuran bayang tertentu daripada matahari, asar. Matahari terbenam, maghrib. Hilang cahaya di langit, isyak. Puasa tengok bulan, raya tengok bulan, haji tengok bulan. Pasal apa? Supaya kita rasa kita ni hamba. Yang menciptakan bulan dan matahari itu adalah Allah Azza wa Jalla yang Maha Agung. Supaya kita dekat dengan alam ni, tengok bagaimana hebatnya ciptaan Allah Azza wa Jalla. Baru kita jadi hamba. Tak ada sombong. Dan kerana sifat Allah Azza wa Jalla, sifat khaliqiyah, sifat penciptaan itu hanya pada Allah. Tak ada siapa yang boleh mencipta melainkan hanyalah Allah Azza wa Jalla. Dah saya cipta kereta Ustaz. Kereta awak cipta daripada besi yang Allah Ta'ala cipta dulu. Awak nak menggerakkan kereta tu dengan minyak yang Allah Ta'ala cipta dulu. Awak hanya susun, bukan cipta. Susun ya, dan design, buat bentuk. Penciptaan semuanya kembali kepada Allah. Khalaqal insana min alaq, yang menciptakan insan daripada alaq. Ayat ni saya hurai dah dalam kuliah terakhir saya masa dekat Masjid Batu Lima. Ayat ni mengandungi mukjizat saintifik, yang mana Allah Azza wa Jalla mengatakan manusia itu dicipta daripada sesuatu yang tergantung. Quran 1400 tahun dulu sebut manusia dalam janin mak dia, dalam janin ibu dia, tergantung dalam rahim. Zaman tu siapa tahu? Al-Quran cerita. Hari ni sains buktikan betul, plasenta memang di atas, di dinding rahim yang atas, tergantung. Dan ada makna yang lain, makna lintah, kerana bentuk janin di peringkat awal sebiji macam lintah. Iqra wa rabbukal akram, baca, dan Tuhanmu itu paling mulia. Alladhi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam. Allah Azza wa Jalla kata baca, kerana Tuhanmu itu maha mulia. Kenapa Tuhan maha mulia? Dalam banyak sudut. Allah Azza wa Jalla dalam sebuah hadis qudsi menyatakan, ya bani Adam, kullukum dhal illa man hadaituh fastahduni uhdikum. Wahai anak Adam, setiap daripada kamu ini dalam keadaan yang sesat, kecuali orang yang aku berikan hidayah. Minta hidayah daripada aku akan beri kamu hidayah. Dalam Al-Quran itu terkandung pelbagai hidayah. Allah Ta'ala kata apa? Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu diturunkan padanya Quran. Hudan linnas, hidayah bagi manusia. Hidayah bagi manusia. Tuhan menurunkan Quran untuk memberikan kita hidayah.
Kita tak tahu apa itu salat, kita tak tahu apa itu puasa, kita tak tahu apa itu haji, melainkan Quran datang turun, melainkan Allah Ta'ala hantar Nabi-Nya untuk ajar kita. Tuan-tuan, siapa sangka kita yang duduk dekat Oran ni, yang kadang-kadang bahasa Arab pun tak reti sepatah pun, tapi boleh sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Boleh sujud pada Allah Azza wa Jalla, taat kepada Allah. Ada manusia di barat sana yang boleh berbahasa Arab, golongan orientalis, boleh berbahasa Arab, faham bahasa Arab. Siapa yang belajar hadis dia tahulah, Goldziher, Yahudi yang mengkaji Islam, boleh berbahasa Arab, tapi tak pernah sekali pun teringin nak sujud pada Allah Azza wa Jalla. Dekat Jordan tu ada satu kawasan nama dia Madaba. Madaba ni kawasan Kristian, Arab tapi Kristian, Ortodoks, boleh bahasa Arab, faham Quran, tapi tak sujud pada Allah Azza wa Jalla. Tak terima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi. Sebab tu kita kena banyak syukur pada Allah. Kita ni yang kadang-kadang Arab pun merangkak-rangkak. Ana dengan anta pun tertukar. Anta dah solat dah, ana dah solat belum? Tertukar. Orang pun pening. Kawan saya dulu ada seorang ni, kawan saya lah, mari Jordan, dia tak tahu bahasa Arab langsung. Sekolah ACS, isi borang UPU nak masuk UIA bidang bahasa Arab, memang tak dapat lah, SPM Arab tak ada. Lepas tu dia pergi Jordan. Dia pergi Jordan, dia mohon masuk. Dia kena ambil lah subjek-subjek bahasa Arab, nak bagi kuat bahasa Arab dia. Saya lah tolong ajar dia. Lepas saya ajar dia nahu, saraf, kita adalah pengetahuan sikit zaman tu, pernah duduk pondok sekejap. Saya ajar dia. Dia kata, susahnya bahasa Arab. Ni yang korang belajar masa SPM dulu. Ya, yang ni lah kami belajar. Ui, susahnya, dia kata. Tapi tak apalah, dia kata dia usaha. Dia nak bercakap dengan Arab. Dah pandai sikit nak bercakap dengan Arab. Dah pandai apa, nahu. Dah pandai grammar. Dia pun tanya Arab. Ya, muallim, hal sallaitu ba'da qalil? Arab tu tak jawab. Lepas tu dia balik, dia marah. Arab, aku nak cakap Arab dengan dia pun sombong. Aku tanya soalan simple, dia jawab lah. Saya pun tanya, kau tanya apa? Hal sallaitu ba'da qalil? Tuan-tuan yang tak faham Arab, dia tak apa nak faham benda Ustaz cakap ni. Yang faham Arab ni dia gelak. Sallaitu, saya telah salat. Dia pergi tanya Arab tu buat apa? Tanyalah diri sendiri, kau nak tanya kau dah solat ke belum? Itu satu hal. Ba'da qalil, adakah aku telah solat selepas ini? Arab jadi pening. Dia nak tanya hal sallaita qabla qalil. Kau dah solat ke sebelum kau dah solat ke belum ni? Tapi dia tertukar, qabla jadi ba'da. Kan? Tuan-tuan, walaupun kita kadang-kadang tertukar bahasa Arab ni, tak apa nak faham sangat. Saya pun kadang-kadang bila kita baca kitab-kitab, kita bukan orang Arab kan, baca berkali-kali baru faham. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Azza wa Jal kerana memberi hidayah Islam, iman kepada kita. Maka sebab tu kita kena mencari, menambah selain daripada kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Taala kata, 'allama bil qalam. Allah yang mengajar dengan pena, yang mengajarkan ilmu dengan pena. Pen disebutkan di dalam ayat ni. Ada sebahagian pendapat lah, banyak pendapat. Tetapi antara pendapat yang ada di kalangan ulama-ulama tafsir, ilmu ini dengan pena, dengan tulisan. Hari ini kita boleh baca kitab Al-Imam Syafi'i kerana ia ditulis dengan pena. Hari ini kita boleh baca kitab Imam Ahmad. Hari ini kita boleh baca kitab Al-Imam Al-Bukhari kerana pena. Dengan pena, dengan pen, menyebabkan ilmu Islam tu sampai kat kita. Dan dengan pen juga
Allah Ta'ala akan menjadikan ilmu yang kita ada ini bermanfaat sehinggalah ke hari akhirat kalau ia diamalkan, kalau ia merupakan perkara yang baik. Seperti mana sabda Nabi SAW, man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha. Atau kama qala, siapa yang menunjukkan jalan yang baik, maka dia akan dapat pahala. Jadi dengan pen, kita mungkin tak ada banyak duit, kita mungkin tak ada banyak harta nak pergi wakaf untuk agama, tapi kita ada sesuatu yang bernilai, iaitu pen. Hari ini termasuklah tulisan semua sekali. Tulis di media sosial, tulis di Facebook, tulis di Twitter, tulis sesuatu yang bermanfaat. Saya bukan tak nak tulis, ustaz, nanti saya kena maki, nanti orang marah saya. Tuan-tuan, marah manusia ni kita bukan boleh elak, kan? Kita bukan boleh elak. Buat benda buruk pun orang keji, buat benda baik pun ada juga orang keji. Lebih baik buat benda baik daripada buat benda buruk. Dan saya mengharapkan agar apa yang saya sebutkan, apa yang saya tulis akan kekal manfaatnya sehingga ke hari akhirat. Tuan-tuan cuba bayangkan, hari ini kita salat itu ditulis riwayatnya oleh Al-Imam Al-Bukhari, oleh Imam Muslim. Hari ini kita salat kerana riwayat tu. Cuba bayangkan berapa banyak pahala yang dicapai oleh imam-imam yang besar ini kerana mereka menulis dengan pena mereka. Dan dengan tulisan itu kita boleh membaca, kita boleh memahami. Kerana mungkin suara kita tak sekuat untuk sampaikan suara kita ke seluruh dunia, tak mungkin. Tapi dengan pena kita boleh menyampaikan idea. Dengan pen kita boleh menyampaikan ilmu. Jadi mudah-mudahan, ya, dengan orang kata apa, tarikh nuzul Quran ini, kita kembali membaca Al-Quran, mencari isyarat-isyarat di dalam Al-Quran untuk menambahkan keyakinan kita kepada agama ini, meningkatkan keimanan kita, menambahkan semangat kita untuk beribadah. Cuma kadang-kadang biasa bila masuk bulan-bulan puasa ni orang tadarus, kita malu. Sebab apa? Sebab kita merangkak baca Quran. Tuan-tuan, merangkak baca Quran dapat 2 pahala. Nabi sebut kan, man qara al-Quran wa huwa yatata'u fihi fa huwa alaihi syaq falahu ajran, atau kama qala. Siapa baca Quran sukar nak baca, susah nak baca, akan dapat 2 pahala. Sebab tu jangan putus asa. Kita tengok orang tu mahir baca, orang ni semua asalnya merangkak juga. Jangan malu, jangan segan, teruskan usaha untuk mendapatkan Quran itu sebagai panduan hidup kita. Kerana banyak isyarat-isyarat dalam Quran. Kalau kita kaji dalam Fatihah, banyak isyarat-isyarat dalam Fatihah yang kita belum gali lagi pun. Bila Allah Ta'ala kata apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Engkaulah yang kami sembah, engkaulah yang kami minta tolong. Pasal apa Allah Ta'ala letak iyyaka na'budu, engkau yang kami sembah? Kenapa sebut kami kat situ? Kalau kita solat ramai-ramai tak boleh, kalau jadi imam boleh lah. Dah solat seorang-seorang, kenapa kami juga? Bila kita solat seorang-seorang, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, mana kita baca iyyaka na'budu juga? Kenapa Allah Ta'ala letak na'budu wa nasta'in pada setiap keadaan, sama ada kita baca seorang-seorang ataupun kita menjadi imam? Ada sebahagian kata kerana asal salat itu lil ijtima', untuk berjemaah. Itu pandangan yang masyhur lah. Tapi sebahagian ulama tafsir kata, bila kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, selain daripada nak menunjukkan salat ini asalnya berjamaah, ia juga nak membesarkan Allah. Sehingga kita nak bagi tahu, aku seorang-seorang ni wahai Tuhan, sembah Engkau dalam salat ni, tetapi ketahuilah manusia seluruhnya yang beriman juga menyembah Engkau. Dan juga nak bagi isyarat pada diri kita ni, kita ada tanggungjawab untuk menjadikan semua manusia yang ada ni sembah Tuhan juga. Sebab tu bila ada ustaz mencarut dalam masjid, kita tegur. Sebab apa? Sebab kita kata kita nak semua, kita mengharapkan semua orang sembah Allah dengan cara yang betul.
Saya orang kata, alah kau ni sibuk lah orang. Masalahnya bukan kita sibuk, tetapi video tu sibuk datang kat kita. Kalau video tu tak datang kat kita, kita pun tak mau komen. Bila mana ceramah dinamakan ceramah agama dalam masjid, tiba-tiba ada perkataan carut dan kotor, tanggungjawab kita. Kerana kita kata apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya dan orang-orang lain yang sama macam saya menyembah Allah, minta tolong pada Allah, minta hidayah daripada Allah. Saya kena pastikan diri saya bertanggungjawab. Bila nampak satu benda yang tak betul, kena beritahu, yang ni bukan kehendak Allah, yang ni bukan arahan Allah, yang ni bukan benda yang Allah Ta'ala perintahkan untuk kita buat. Bila Allah Ta'ala kata ghairil maghdubi alaihim, bila kita siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang yang kau kurniakan nikmat. Wahai Tuhan, aku nak jalan orang yang kau kurniakan nikmat. Tapi bila sampai tak ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan yang dimurkai. Kenapa kita tak kata bukan jalan orang yang engkau murka wahai Tuhan? Kenapa tang nikmat kita kata engkau bagi nikmat, tapi bila tang murka dimurkai, bukan yang kau murka. Kerana nikmat yang hanya memberi hanyalah Allah. Tetapi bila tang murka, sesiapa yang buat maksiat, sesiapa yang menyeleweng daripada jalan yang sebenar, Allah murka. Orang-orang saleh juga murka. Murka kepada kemungkaran. Kerana sifat orang yang beriman, al-hubbu wal-bughdu lillah. Cinta dan benci kerana Allah. Kita tengok dalam Fatihah ya. Hebat. Bila saya baca, Masya Allah, begitu hebat susunan Al-Quran, munasabah bainal ayat, perkataan-perkataan yang digunakan di dalam ayat-ayat sangat hebat. Kita kena gali, tadabbur. InsyaAllah kita akan tambah beriman. Itu saja daripada saya, insyaAllah. Saya tak mau ambil masa yang panjang. Tuan-tuan pun dah tengok jam dah. Terima kasih banyak atas jemputan. Mohon maaf terkasar bahasa, tersilap kata. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain masa. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.